Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Cikgu Khairil, dan hari ini saya akan berkongsi dan membincangkan tips dan teknik menjawab bagi tajuk garis dan satah dalam 3 dimensi bagi tingkatan 4 KBSM. Okey, hari ini saya akan bincangkan, dalam video kali ini saya akan bincangkan topik-topik ataupun soalan-soalan yang rutin sahaja. Mari kita lihat soalan rutin yang pertama. Tandakan sudut di antara satah WVR dan satah PSVW. Dalam video kali ini saya akan menggunakan teknik yang diberi nama bulat-bulat pangkah-pangkah. Okey, teknik ini bukanlah teknik ciptaan saya, tapi teknik ini saya dapat daripada seorang guru di Negeri Sembilan. Okey. Macam mana nak gunakannya? Satah yang pertama disebut iaitu WVR saya akan bulatkan. Maka saya akan cari dalam merajah kedudukan bagi ketiga-tiga huruf tersebut. Dan saya turut bulatkan dalam rajah W, V dan R. Satah yang kedua iaitu PSVW, saya akan pangkah. Jadi saya cari bucu-bucu PSVW dalam rajah dan saya pangkah. Daripada banyak-banyak bucu yang telah dibulatkan dan dipangkah, kita lihat hanya satu bucu yang hanya dibulat sahaja, iaitu bucu R. Maka saya ambil R dan saya letakkan di bawah bulat saya tu. Yang kedua ialah bulat pangkah. Terdapat dua bucu yang dibulat dan dipangkah serentak, iaitu W dan V. Saya hanya boleh memilih satu saja, sama ada W atau V. Dan syarat pemilihannya ialah kita pilih bucu yang paling dekat dengan bucu pertama yang dipilih tadi, iaitu R. Dalam kes ini, paling hampir dengan R ialah V. Begitu juga pada pangkah, terdapat dua bucu pangkah iaitu P dan S. Dan yang paling dekat dengan R akan dipilih, iaitu bucu S. Maka jawapan kita ialah sudut RVS. Bagi menjawab soalan yang kedua, soalan B, hitungkan sudut di antara satah WVR dengan satah PSVW. Pertama sekali, kita perlu tahu 3 rumus ini, iaitu sin, cos, tan. Ada pelbagai cara untuk menghafal. Okey, antara yang saya ketahui, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey. Macam-macam teknik lagi. Ada yang menghafal dalam bentuk bahasa Inggeris. Soh, cah, tua. Hafal saja macam mana pun. Yang penting, pandai guna. Untuk mengaplikasikan 3 rumus tersebut, saya akan buat satu segitiga bersudut tegak macam ni. Dan saya selaraskan. Semua soalan ini akan guna segitiga yang macam tu. Huruf pertama daripada RVS tersebut, saya akan letak di bucu atas. Dan kemudian saya akan berpusing mengikut arah jam dalam menyusun huruf-huruf yang lain. So, V akan berada di bucu kanan bawah, manakala S akan berada di bucu bawah R. Okey. Sisi RV di sini kita kenali sebagai hypotenuse. Manakala sisi RS di sini kita kenali sebagai sisi tentang. Manakala SV sisi sebelah. Kita cuba cari panjang RS. Ingat, segitiga ini tidak sama dengan segitiga dalam rajah. Okey. Tetapi kita masih boleh baca dia punya ukuran setiap sisi. Sebagai contoh, RS dalam segitiga ini menegak, manakala RS dalam rajah melintang macam ni. Tak apa, yang penting kita tahu berapa ukuran dia. RS sama dengan PQ, iaitu 9 cm. Kemudian SV di sini sama dengan SV menegak di sini, iaitu 11 cm. So, kita ada nilai tentang dan nilai sebelah. Maka daripada rumus sin, cos, tan, rumus yang paling sesuai digunakan adalah rumus tan. Kerana jika kita ingin menggunakan rumus sin, kita perlu ada nilai hypotenuse. Jika kita ingin menggunakan rumus cos, kita juga memerlukan nilai hypotenuse. Disebabkan kita tidak mempunyai nilai hypotenuse, kita hanya mempunyai nilai tentang dan nilai sebelah, maka kita akan guna rumus tan. Jadi tan theta sama dengan 9/11, iaitu tentang per sebelah. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 39.29 darjah.
Bagi saya lebih memilih menggunakan kaedah ini, iaitu tan negatif 1. Okey, saya akan tekan dalam kalkulator shift tan 9/11 dan terus akan dapat jawapan 39.29. Mana-mana kaedah pun tetap memberi markah yang sama. Sebelum kita akhiri contoh yang pertama ini, soalan yang pertama ini, kita perlu sedar bahawa soalan A tadi bukan minta kita nyatakan, tapi dia minta kita tandakan sudut dalam rajah ni. So, daripada jawapan kita RVS, kita sambung RVS ini menjadi sebuah segitiga. R kepada V, V kepada S, S kepada R. Dan huruf yang di tengah iaitu huruf V. Kita letak simbol sudut pada huruf V di atas ni. Maka kita akan dapat 3 ataupun 4 markah bagi soalan rutin yang pertama. Bagi soalan rutin yang kedua, tiada perubahan. Teknik masih lagi bulat-bulat pangkah-pangkah. Kita akan bulatkan satah yang pertama iaitu C, D dan E. Kita akan pangkah satah yang kedua iaitu A, B, C, D. A, B, C dan D. Kita pilih bucu yang dibulat sahaja iaitu E. Manakala bagi bulat pangkah terdapat 2 C dan D, dan yang paling dekat dengan E akan dipilih iaitu D. Begitu juga pangkah ada A dan B. Bucu yang paling dekat dengan E akan dipilih iaitu A. Okey, maka jawapan kita adalah EDA. Soalan ini hanya meminta kita untuk menyatakan, maka tidak perlu ditanda. Sekadar nyatakan EDA, kamu layak mendapat 1 markah. Untuk menghitung sudut, seperti tadi, sin cos tan perlu dihafal. Kemudian kita buat satu segitiga. Kita letakkan E di atas, berpusing mengikut arah jam, menjadikan di hujung sini D, dan di bawah E adalah A. ED adalah hypotenuse, EA adalah tentang, dan AD adalah sebelah. Mari kita cari nilai EA. EA di sini adalah bersamaan dengan EA di dalam rajah, iaitu bersamaan dengan GC, iaitu 10 cm. Manakala bagi AD bersamaan dengan FG, iaitu 6 cm. Sekali lagi kita ada nilai tentang dan sebelah, maka rumus yang perlu digunakan ialah rumus tan negatif 1 10/6. Dan jawapannya ialah 59.04 darjah. Bagi soalan rutin yang ketiga, sekali lagi diminta tanda. Hati-hati ya, tanda. Kita bulatkan A, P, D. Bulat A, bulat P, bulat D. Tetapi untuk soalan yang ketiga ni hati-hati ya. Sebenarnya kita tidak semata-mata bulat huruf A, P dan D sahaja. A, P dan D mewakili satah yang berbentuk segitiga ni. Jadi mana-mana huruf yang berada di atas segitiga ini turut perlu dibulatkan. Dalam kes ini, F tidak berada di atas satah segitiga. F tu berada pada bucu di depan sini yang segaris dengan G ni. Tetapi R berada di antara DA dan berada di atas segitiga ni. Maka R juga perlu dibulatkan. Okey, hati-hati ya. Satah ADCB pula kita akan pangkah. So kita akan pangkah ADCB. Hati-hati juga sekali lagi. ADCB ini membentuk satu satah yang berbentuk segi empat. Lihat, jika ada mana-mana titik yang berada di atas segi empat ini. Ya, dalam laluan A ke D kita dapat lihat R terdapat di tengah-tengahnya, maka R juga perlu dipangkah. Manakala dalam laluan C ke B terdapat satu titik Q, maka Q juga perlu dipangkah. Selesai bulat pangkah, maka yang bulat sahaja hanya P. Manakala bulat pangkah sekarang ada 3. Ada D, ada R, ada A. Yang mana paling dekat dengan P? Jawapannya ialah yang tengah-tengah, iaitu R. Okey. P kepada A adalah sengit, P kepada D adalah sengit,
Walaupun P ke R tidak ada garisan, tetapi P ke R adalah lebih hampir berbanding A dengan D. So, R dipilih. Begitu juga pangkah. Paling hampir dengan P sekarang ialah huruf Q, iaitu betul-betul di bawah R, di bawah P. Jadi jawapannya ialah PRQ. Okey, rumus yang kita perlu tahu, sin cos tan, dan kita buat segitiga selaras. P di atas berpusing mengikut arah jam. So, R di bucu kanan, manakala Q di bawah P. Letakkan nama-nama sisi, hypotenuse, tentang dan sebelah. Kita cuba cari panjang P ke Q. P ke Q bersamaan dengan G ke B, iaitu 6 cm. Manakala Q ke R bersamaan dengan A ke B, iaitu 10 cm. Jadi sekali lagi, tentang dan sebelah, maka kita akan guna rumus tan. So, tan negatif 1, 6/10 bersamaan dengan 30.96. Okey, jangan lupa kita minta di sini adalah tanda. So, kita perlu tanda. Kita sambungkan PQR menjadi satu segitiga. Dan letakkan simbol sudut pada huruf yang tengah, iaitu simbol bagi huruf R. So, letak pada R di situ. Kamu dapat satu markah lagi. Soalan rutin yang keempat. Rajah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak segi 4 tepat mengufuk PQRS. Panjang sisi DS sama dengan 6 cm dan BS sama dengan 10 cm. Okey, kita bulatkan sekarang sudut antara garis BS. Kita bulatkan B dan S. Dan kita pangkah PQRS. So, PQRS kita pangkah. Okey, kalau kita rujuk balik, PQRS di sini tidak ada sebarang titik lain yang wujud di atas segi 4 ni. So, tidak perlu ada penambahan pangkah. So, yang bulat sahaja sekarang hanyalah B. Bulat pangkah pun hanya ada satu, iaitu S. Mudah untuk kita jawab. Pangkah sekarang kita ada 3, PQR. Yang mana paling hampir dengan B akan dipilih. So, paling hampir dengan B adalah Q. Jadi, jawapannya ialah BSQ. Kita buat segitiga selaras. Letak B di puncak atas, berpusing mengikut arah jam. S di bucu kanan bawah dan Q di kiri. Letak nama-namanya, hypotenuse, tentang dan sebelah. Cuba kita cari panjang BQ. BQ di sini adalah bersamaan dengan DS, iaitu 6 cm. Jadi, kita letak BQ sama dengan 6 cm. Kita cuba cari panjang QS. Panjang QS tidak diberi dan tidak diberi dalam soalan juga. Yang diberi dalam soalan adalah panjang BS. BS, iaitu 10 cm. So, dalam kes ini kita ada nilai tentang dan nilai hypotenuse. Kita tidak lagi boleh menggunakan tan, kerana tan memerlukan sebelah. So, tentang dan hypotenuse adalah melibatkan rumus sin. Maka kita akan guna sin negatif 1, 6/10. Tekan kalkulator, jawapan yang diberikan ialah 36.87. Dan soalan yang terakhir sekarang. Namakan sudut di antara satah TWN. So, kita bulatkan TWN. Kita pangkah PQRS. So, kita pangkah PQRS. Hati-hati ya, PQRS membentuk sebuah segi 4, yang mana terdapat juga titik N di atasnya. Maka N juga perlu dipangkah. Okay, untuk jawab soalan ni kita akan pilih bulat dahulu. Terdapat T dan W, dua bulat. Yang mana kita perlu pilih? So, sebagai langkahnya kita akan buat bulat pangkah terlebih dahulu. Kerana bulat pangkah hanya terdapat satu bucu bulat pangkah, iaitu N. So, ingat ya, bulat pangkah mesti dipilih yang paling hampir dengan bulat. So, dalam kes ini, bulat pangkah paling hampir dengan T atau W? Ya, jawapannya ialah W. Sekarang, pangkah kita terdapat 4 bucu pangkah, iaitu P, Q, R dan S. Yang mana paling hampir dengan W? Bukan paling hampir dengan N ya. Paling hampir dengan W akan dipilih. Dan yang paling hampir dengan W sekarang ialah R. So, jawapannya ialah W, N, R. Kita buat segitiga selaras.
W di puncak atas berpusing mengikut arah jam N dan R. Letakkan nama, hipotenus, tentang dan sebelah. Kita cuba cari panjang WR. Panjang WR tidak diberi. Panjang RN pula adalah separuh daripada panjang UT, iaitu 3 cm. Manakala panjang WN di sini diberi daripada soalan, iaitu 5 cm. Maka kita ada nilai sebelah dan hipotenus. Jadi rumus yang perlu kita gunakan pada kali ini ialah rumus cos. So cos negatif 1, 3/5 sama dengan 53.13 darjah. Okey, dan yang terakhir tip SPM, kita dapat lihat calon yang pertama menggunakan X bagi menggantikan theta dan ianya diterima untuk markah penuh, 3 markah. Bagi calon yang kedua pula, calon ini terlupa untuk menekan cos negatif 1. Okey, dia terus tekan cos 3/5. Dan jawapan yang keluar di kalkulator ialah 0.99. Dia bundarkan kepada 1.00. Jadi 1 markah akhir dipotong pada jawapan akhirnya tu. Sebab itulah saya lebih gemar menggunakan cos negatif 1 berbanding cos theta. Untuk yang ketiga, pelajar ini menggunakan cos negatif 1 tetapi meletakkan simbol sama dengan di antara cos negatif 1 dan pecahan. Ini menyebabkan pelajar ini hilang 2 markah. Bagi pelajar yang ketiga pula, tersalah menyatakan sudut, sepatutnya WNR tapi dia menjawab WNP dan dia menggunakan WNP sehingga akhir. Maka markahnya adalah 0 markah. Berbeza dengan pelajar yang seterusnya ni, dia mendapat sudut yang salah WNP tetapi dalam pengiraannya dia menggunakan cos theta, tidak menggunakan cos WNP. Maka pelajar ini mendapat 2 markah pada cos theta dan jawapan akhir. Dan pelajar yang terakhir ini menjawab dengan lebih satu jawapan, multiple answer. Multiple answer tidak diterima dalam topik ini, dalam soalan ini. Maka jawapan yang walaupun WNR di sebelah kanan adalah tepat, disebabkan multiple answer, markah yang diterima adalah 0 markah. Okay, so sekian untuk kali ini. Teruskan follow saya di channel YouTube saya, Max by 3K, untuk video-video yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.